على آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Lin, aku tarik apa ni kabet sikit. Barat depan sikit. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita bersama dalam ruangan menjawab soalan daripada para muhibbin. Soalan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benarkah solat saf jarak di masjid surau sekarang ini tak mendapat fadilat solat berjemaah? Jika ia, dari segi manakah kekurangan tiada fadilat solat berjemaah di masjid ini, tapi ia tetap lebih baik jika dibandingkan solat berjemaah di rumah? Hujah ini jika diberikan dengan baik, insya-Allah dapat kita menarik lebih ramai kalangan sahabat jemaah yang dulunya ahli masjid surau, tapi oleh kerana sekarang ini berjarak, maka mereka berjemaah di rumah masing-masing. Taib. Yang pertama sekali, berkait dengan jemaah sekarang ni, iaitu di musim PKP ni, bila mana kita sembahyang di masjid jarak-jarak, jadi di sana dikatakan tidak mendapat pahala berjamaah. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ada beberapa pembahagian pahala. Yang pertama, pahala saf. Yang kedua, pahala berjamaah. Yang ketiga, pahala memakmurkan masjid. Yang pertama, pahala saf. Kita sembahyang di masjid, kita duduk dalam saf. So, yang pertama tu lebih baik daripada semua saf yang di belakang. Jadi kalau kita tengok dalam sebuah hadis, Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal fa illam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihima atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut, kalaulah manusia tahu kelebihan yang ada pada azan dan kelebihan yang ada pada sah yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mereka tak dapat, melainkan dengan mengundi, mereka akan sanggup mengundi. Tu hadis yang Nabi sebut menunjukkan kata besarnya fadilat kelebihan azan
dan kelebihan yang ada pada saf yang pertama. Kalau manusia tahu, manusia akan berebut. Jadi untuk mendapatkan saf yang pertama ataupun azan tu sampai nak kena sampai berebut, akhirnya manusia nak bang juga, nak duduk saf pertama juga, maka manusia akan sanggup mengundi. Tapi belum pernah dengar lagi lah sampai orang nak kena mengundi, nak duduk saf pertama, nak azan salat Sayyidina Muhammad. Maknanya saf pertama ada tak di rumah? Bapak, saf pertama ada tak di rumah? Tak ada, di masjid kan. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang berjemaah. Baik, sembahyang jemaah di masjid dengan sembahyang jemaah di rumah tak sama. Tak sama. Baik, jadi dalam situasi ini lebih lagi masjid. Walaupun salat di rumah, berjemaah di rumah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh, tapi solat jemaah di masjid itu lebih afdal. Baik, esok mula di Kedah. Esok mula PKP di Kedah. Tak tahulah sampai bila nak PKP kita ni. PKP, nak sekolah dah cikgu-cikgu minta cuti pula. Main pada Johor tu, main pada Kelantan mana tu, cuti lagi. Tahun depan ni kira budak kita kuih tak pandai. Pandai lah, tapi tak apa pandai. Tambah di kampung ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di kampung ni budak-budak kampung siapa nak online, kadang-kadang berebut handphone dengan ayah mak pula, pergi tak ngaji. Tapi insya-Allah kita harap Allah SWT melepaskan kita semua dengan situasi Covid ni dalam tempoh yang terdekat sekali, insya-Allah. Walaupun dijangka dia akan habis pada tahun 2023, tapi kita harap tak sampai tahun ni pun siap lah, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, pahala memakmurkan masjid. Pahala memakmurkan masjid. Ni kalau kita boleh balik lagi main masjid esok, jangan duk kata kami esok ni kalau buka masjid balik kami tak pergi lagi masjid, kami tunggu saf rapat baru kami pergi. Jangan kata macam tu. Takut umur tak sampai. Mana kita jamin umur kita sampai? Nak tunggu saf rapat bila? Kena mati dulu. Pergi cepat masjid. Kalau boleh buka balik masjid 2 minggu akan datang ni, insya-Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Kemudian dalam situasi yang adalah ni, renggang tu macam mana? Jadi kita ikut SOP. SOP ni peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi macam mana kalau kita, masalah Sayyidina Muhammad, kita nak rapat juga, nampak juga kena bayar duit. No? Kena bayar duit, ada duit, duduklah macam mana had. Macam biasa duduk, isunya tak ada duit nak bayar. Salah Sayyidina Muhammad. Bila duit tak ada nak bayar, kena duduk engkau jugalah. Tadi kita kata akhafu dararain lah. Ada 2 mudarat. Mudarat yang paling ringan sekali, tak banyak duit. Duduklah macam tu. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan mengikut kemampuan dia saja. Setakat tu lah. Dapat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada masalah tentang pengiraan fidyah puasa untuk arwah abang saya. Anggaran saya rasa dalam 40 tahun. Agak-agak berapa yang saya kena bayar fidyah? Mohon pencerahan. Okey, fidyah ni dia kena kepada orang yang meninggalkan puasa. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk tahun kedua dia masih belum qada. Qada tu wajib, fidyah pun kena bayar. Tapi kalau dia sempat berpuasa, tutup lampu tu. Kalau dia belum sempat mengqada, kalau dia sempat berpuasa, masalah Sayyidina Muhammad,
Kalau dia sempat berpuasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum masuk tahun yang kedua, jadi dia tak perlu bayar fidyah. Isunya bila masuk tahun kedua, puasa tak lagi qada wajib, tapi fidyah pun kena bayar pasal masuk tahun kedua dah. Tu asal-asal hukum fidyah berkait dengan puasa. Kalau tahun depan balik sana pun tak puasa lagi, qada tetap wajib kalau tinggal sehari, tapi fidyah berganda. Mana satu fidyah secupak beras. Bila masuk tahun kedua, 2 cupak. Masuk tahun yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, tak bayar lagi puasa dia. Puasa tetap wajib sehari, tapi qada, tapi fidyah tu kena 3. 3 cupak. Jadi cara pengiraan dia macam mana? Cara pengiraan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 40 tahun tolak 14. 40 tahun tolak 14. Jadi 14 tu dikira kita masih belum balik. Kita ambil daripada umur 15. Okey. Kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kali 30 hari. Pasal puasa 30 hari. Jadi 40 tolak 14 kali 30 hari dan kali dengan secupak. Itulah cara pengiraan dia. Itu kalau 30 hari. Jadi maksud jadi 40 tahun tolak masalah ala sayyidina, tolak 14 hari kali 30 hari kali 1 cupak, dapatlah jawapan berapa kita kena bayar fidyah. Kalau dia kata 40 tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemusykilan saya di tempat kerja bukan Islam, di pelawar makan daging korban yang dimasak dengan alasan daging telah dicampur dengan daging bukan korban oleh tuan yang memasak makanan tersebut. Baik. Dia kerja di tempat kerja, di situ ada orang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bukan Islam dijemput di pelawar untuk makan daging korban tu yang kita masak dengan alasan daging tu lepas campur lah, campur lagi korban dan daging biasa. Macam mana hukum dia? Yang pertama sekali kena faham, korban tu ialah kita sembelih korban itu ibadat. Sembelih korban itu ibadat. Bila dia ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh dimakanlah oleh orang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh. Ni undang-undang Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun dengan alasan dah dicampur dengan daging lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap hukumnya tak boleh. Sebab ketika itu kita tak boleh membezakan dah. Faham tak? Begitu. Kita ketika tu kita tak boleh membezakan dah mana daging korban, mana daging biasa. Tak boleh, kesimpulannya tak boleh makan sama sekali. No? Jadi kesimpulan tak boleh makan sama sekali. Walaupun orang bukan Islam, dia boleh makan daging biasa. Hak korban tak boleh makan, tapi dah campur tak boleh beza lah. Hukumnya tak boleh makan sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya, apa hukum menggugurkan kandungan yang baru berusia sebulan? Anak kakak belum bersedia untuk menimang cahaya mata kerana masalah ala sayyidina, kerana kesian anaknya hanya baru berusia 6 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia juga ada thyroid masa kehamilan dulu. Ada ustaz kata boleh menggugurkan kerana janin kandungan di bawah 4 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa hukum menggugurkan kandungan? Yang pertama sekali, hukum
mengugur kandungan, asal hukumnya haram. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, pasal apa tak boleh? Sebabnya di antaranya orang yang mengugurkan kandungan ni, dia tidak meredai takdir Allah pada dia. Tuhan nak bagi anak, dia tak mau, dia tak redha dengan takdir Allah. Hukumnya haram, dosa. Maksudnya kalau Tuhan nak bagi, kena terima. Mungkin dia kata macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Kami ni anak 3 orang ni perempuan dah. Kalau bertambah lagi macam mana kami? Taib. Kata Allah, narzuqu, apa ayatnya? Narzuqukum wa iyyahum. Kami bagi rezeki pada kamu, bagi rezeki pada anak-anak tu juga. Bukan kamu cari rezeki kamu. Rezeki kamu kami cari. Kami bagi pada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab di sana ada orang yang tak mau melahirkan dengan sebab imlaq, takut fakir. Sebenarnya itulah cara Tuhan bagi kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cara Tuhan bagi kaya. Maknanya Allah main depan sikit. Ni depan sikit. Depan sikit. Depan sikit. Belakang tu main depan sikit. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Itulah cara Tuhan bagi kaya, sebab setiap orang tu bila mana dia lahir ke dunia, dia sudah ada peruntukan rezeki. Jadi bila mana anak dilahirkan ke dunia, berarti kita menumpang rezeki anak. Contoh, kalau kita makan dalam talam, kalau kita makan dalam pinggan, dan kita makan dalam talam, lauk tu kalau sekok kita makan dalam pinggan seorang, sekok tu kita boleh makan 2 orang dalam talam. 2 ekor ikan boleh makan 3 orang. Begitulah berkongsi hidup dalam rumah tangga. Dulu ada orang kata, kami ni pasal pertama kahwin, modal tak cukup lagi. Kalau ikut bulan-bulan nikah, esok jenuh ni. 2 orang pula dia kata. Dia silap faham. 2 orang tu lah kongsi rezeki, tu mencukupkan. Sebab dia rezeki dia, kita rezeki kita. Tambah lagi pula. Jadi subhanallah, siapa nak kaya, yang pertama kahwin. Pasal apa tak kahwin? Tak ada duit, Ustaz. Kahwin lah dulu. Lepas tu duit ada lah. Sebab Nabi kata, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kahwinilah seorang wanita kerana dia datang bawa harta. Bila dia kahwin dengan kita, masalah saya nak dia bawa subang dia mai. Dia bawa gelang dia mai. Dia bawa rantai dia mai. Kaya tak kita? Kaya. Fa innahunna ya'tina bil mal. Tu pesya orang perempuan. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Ustaz pernah lalu lah kehidupan tu. Waktu mula-mula memulakan kehidupan dulu, balik Malaysia. Balik Malaysia, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai duit tak ada. Kerja di sekolah agama. Tapi sekolah agama ayat ni nak bagi banyak mana aja. Jadi akhirnya berhutang tiap bulan. Berhutang, bila dapat gaji pula, bayar pula hutang. Hutang lagi 16 tahun kat solah. Duduk dalam berhutang. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah lalui kehidupan. Duit habis langsung. Orang kata liau, habis liau duit. Ustazah ada rantai. Rantai tu pergi jual. Ada duit balik. Mana? Fa innahunna ya'tina bil mal. Kalau miskin kahwin. Soalan. Lepas tu bila kahwin, kita akan dapat harta. Sebab kita bila dapat anak, kita dapat rezeki anak pula. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi jangan takut. Itu pertama sekali. Yang kedua, berkait dengan asal hukum menggugur kandungan itu hukumnya haram. Taib. Cuma dia ada kecuali. Kecuali dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai kalau memberi kemudaratan kepada ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau tunggu sampai kelahiran, mungkin korban nyawa ibu. Tu bahasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Taib. Ketika itu bolehlah menggugurkan. Boleh menggugurkan. Dengan syarat sebelum daripada anak itu ditiupkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalau nyawa dah pun ditiupkan, nyawa ditiupkan ni mesti dengan kepastian daripada doktor yang adil. Baik. Maknanya doktor ni, masalah Sayyidina Muhammad, boleh pakai hanya dengan kepastian daripada doktor yang Islam. Dia panggil adil. Di mana kita tahu kata nyawa masih belum dimasukkan ke dalam baby tu melalui pemberitahuan doktor yang adil. Allahumma salli ala sayyidina, itu syarat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alasan tu ya. Alasan lain tak diterima oleh syarak. Alasan yang boleh menggugurkan kata iaitu takut memberi mudarat kepada nyawa ibu. Kalau tunggu sampai melahirkan, mati mak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya berkenaan dengan faraid mas. Ada orang kata mas tak perlu faraid. Betul ke Ustaz? Taib. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia harta pusaka ni, kalau harta pusaka semua kena faraid. Maknanya barang yang ada, harta yang ada sewaktu kematian si mati. Barang yang ada yang ditinggalkan oleh si mati selepas si mati tu mati, semua tu kena faraid. Ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau semua harta kena faraid, rumah, kereta, tanah, apa segala, ni mah lagi-lagi lah. No, lagi-lagi lah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Baik, di rumah tu kalau ayah ada pen 5-6 pen, kan? Kalau nak kira lah, semua tu ayah ni suka nulis pen sampai 20 batang pen pun kena faraid, kena bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu segi hukum. Jadi kalau harta biasa-biasa pun nak kena bagi, macam mana kalau emas? Lagi-lagi lah, tak timbul isu macam mana timbul emas tak perlu difaraid. Soalan seterusnya, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau ada barang kemas peninggalan arwah ibu, kemudian barang tersebut kami nak pajak untuk mendapat nilaian barang tersebut, supaya kami boleh bagi adik-beradik. Soalan, adakah boleh buat cara tersebut? Adakah boleh kami bagikan sama banyak, tak mengikut faraid, jika kami redha untuk berbuat begitu? Okey. Yang pertama sekali, masalah Sayyidina Muhammad, jangan dipajak. Sebab pajak kita tak dapat penuh, kan? Yang pertama cara kalau nak buat macam ni, kena jual. Kena jual. Yang kedua, ataupun dinilai. Okey. Jadi bila dinilai, jadi kita, masalah Sayyidina Muhammad, daripada duit itulah, jadi kita bagi-bagi adik-beradik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Boleh tak bagi sama banyak? Boleh, tapi semua kena redha meredai. Satu. Yang kedua, dengan syarat tak ada dalam ahli waris tu taib, kanak-kanak ataupun dia panggil anak yatim. Sebab anak yatim tak boleh, dia masih ada belum berhak untuk dia nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tasarruf harta tu. Orang lain kena urus harta dia. Jadi bila ada anak yatim, tak boleh kita buat sama rata. Tak adil. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal dia, mungkin dia kalau dia besar, dia tak redha. Tapi dia budak, dia ikut, tu yang dia menyebabkan tidak adil. Kalau dia dewasa besar semua, dia boleh buat putusan. Oleh kerana dia anak yatim, tak boleh buat putusan lagi. Syarat boleh bagi sama rata kalau semua redha. Yang kedua, tak ada anak yatim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Yang seterusnya, si A dan si B ni adik-beradik. Jika si kakak pakai IC si adik selama beberapa tahun, jadi si kakak kerja pakai IC si adik selama beberapa tahun, dan semasa kerja ada potongan KWSP. Si kakak ini pernah berkata pada si adik, kalau keluar duit KWSP itu, kamu ambil lah. Jadi sekarang duit itu keluar dan si kakak minta balik duit KWSP-nya. Dan mengatakan dia bukan beri semua, tapi 10,000 sahaja. Dan minta kembali semua baki duit KWSP itu kepadanya. Yang jadi persoalan, si adik ingin bertanya, adakah duit KWSP itu haknya sudah kerana kakaknya pernah berkata atau itu perlu menyerahkan kepada kakaknya semula. Belik-belik no. Okey. Cerita dia macam ni. Kalau duit tu milik kak dia, maka dia berhak atas hak dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun dulu dia kata macam dia sebut tadi, ambil lah kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia berhak tarik balik. Kena pakai kalam kak dia. Kita kena bayar balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu yang dipersetujui itu dia kata 10,000. 10,000 tu lah hak kita. Kita bagi 10,000 ya, hak lain tu hak lain tu dia tarik balik. Jadi kita pakai cakap kak tu. Tu hak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan berbunyi begini. Jika seseorang itu bekerja di kedai runcit yang menjual rokok, hasil dia macam mana nak asingkan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali macam ni. Kita hari ni susah kita nak cari situasi yang benar-benar bersih. Nak tak kerja, kena kerja. Kebanyakan daripada jualan di kedai itu, suku semua hukumnya masalah Sayyidina Muhammad bersih, kecuali rokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali rokok. Rokok ni kalau mengikut fatwa Balih Fatwa Kebangsaan, hukumnya haram. Jadi kita terlibat dalam menjual yang haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana pendapatan? Pendapatan macam ni. Bila orang bagi gaji, ambil lah. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan ambil semua. Kena peruntukkan juga untuk bersihkan duit kita. Cara nak bersihkan pendapatan dengan sedekah. Jadi ambil gaji tu, buat keluar sikit sedekah. Yang sekadar kita mampu. Lepas tu yang selebihnya minta tolong Allah. Tuhan tolong ampun aku, yang selebih aku tak mampu dah Tuhan. Bila duduk dalam situasi ni, maka kita kena banyak bersedekah banyak. Macamlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang kerja dengan kerajaan. Kerajaan ni diterima semua. Hak halal pun terima, hak tak halal pun terima. Hak haram pun dia ambil cukai, yang halal pun dia ambil cukai. Sama juga hukumnya. Dapat tu jangan ambil semua, sedekah sikit, bersihkan harta. Kecuali orang kerja sendiri, buat benang, motong, kerja sendiri. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Siapa yang duduk dalam situasi ni, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah cara membersihkan harta. Baik, kecuali arak. Hak ni dapat kita elak. Kita kerja di mana?
di tempat yang orang jual arak. Hak tu boleh cari, hak tu boleh cari kerja lain lah. Dia jual arak. Awak tak ada tempat lain boleh kerja yang tak jual arak. Siapa tunggu dia? Siapa yang tunggu tuan tu? Nanti nak jawab apa dengan Tuhan? Awak tak ada kedai lain. Kedai tu dalam dunia ni. Arak cari tempat lain. Kalau rokok ni masalah sebab dia ada khilaf lagi. Kalau rokok ringan sikit. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina. Tu cara pembahagian untuk diri kita dan nak bersih harta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya, kalau seseorang itu memfitnah dan mengumpat kita, lepas tu dia tak pernah pun minta maaf pada kita, tapi diam-diam kita memaafkan dia, adakah dia terlepas daripada azab ataupun kekal di azab selagi dia belum mohon maaf secara terus dengan kita? Dia duduk tang kita. Kalau kita kata aku maaf, selesai. Kalaupun dia tak kata saya minta maaf, duduk tang kita. Dan sebab itu Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala, nak tidur malam dia akan buat macam ni. Allah Tuhanku, janganlah ada satu orang pun pada malam ni aku nak tidur dengan Tuhan, ada orang yang masih belum aku maafkan. Semua aku dah maafkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan mesti orang minta maaf, kita maafkan orang, selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni nak jadi wali Allah, dia mesti macam tu. Sifat pemaaf tu mendominasi dalam diri kita. Orang yang selalu maafkan orang, Allah akan angkat darjat seorang tu dekat dengan Allah. Sebab orang tu berakhlak dengan akhlak Allah. Tuhan tu Maha Pengampun, Dia Maha Pemaaf. Orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, dia akan jadi wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau seseorang pernah meninggalkan puasa Ramadan beberapa tahun, kemudian dia telah insaf dan ingin membayar fidyah, iaitu beri makan pada anak yatim, bolehkah duit fidyah itu dibeli barang keperluan anak yatim? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dia macam ni. Jadi fidyah ni kita bagi beras. Bagi beras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya beras ni benda makan. Okey. Kalau nak bagi keperluan, nak beli keperluan, kena tengok dulu. Yang pertama, kalau tak mau bagi makan, bagi duit. Bagi duit. Bagi duit ni bukan mazhab Syafi'i, mazhab orang lain. Tapi kita dah pakai duit dah di Malaysia ni. Kita bayar zakat, kita bayar dengan duit. Kita bayar fidyah, kita bayar dengan duit. Baik. Jadi kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi yang adalah ni, lebih baik kita bagi dengan duit. Pasal apa? Sebab bagi dengan duit itu boleh guna macam-macam. Keperluan, kita bukan tahu keperluannya. Kita bukan tahu dia perlu apa. Bagi duit, dia pandai-pandai untuk nak guna untuk apa. Okey. Tapi anak yatim ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bagi pada anak yatim ni macam mana? Baik. Anak yatim ni kadang-kadang ada pahaman orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai anak tu mendewasa umur 15, masih dikira yatim ke? Sebelum baligh itu baru nama yatim. Selagi dia belum baligh, nama dia yatim. Lepas dia balik, dia tak yatim dah. Dia nak bagi fidyah ni, anak yatim tak masuk asnaf, kecuali dia mendewasa umur 15. Umur 15 dia miskin.
Ataupun kita macam ni, macam antum lah semua ni. Ni semua ente kaya miskin? Miskin. Ente miskin ke kaya? Semua miskin ni sebab tak kerja apa. Faham? Siapa antum? Ayah. Miskin semua ni. Nah, bila miskin ni, hak ni lah boleh terima zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila miskin, boleh terima zakat. Termasuk juga hak ni fisabilillah, orang yang belajar ni, orang yang selagi mana dia mengaji, dia fisabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tu sama juga Ibnu Sabil lagi. Ibnu Sabil ni orang yang duduk di rantauan, duduk di perantau. No, bukan duduk di rumah, duduk Kuala Lumpur ni, duduk di rantauan. Duduk di Kedah Darul Aman. Ibnu Sabil juga. Taib. Sebenarnya asnah ni banyak. Taib. Siapa saja berhutang? Asnah. Hutang rumah, hutang apa kan. Jadi subhanallah. Jadi kalau mengaji macam ni, memang masuklah. Jadi kalau macam tu, sama ada memberi makan ataupun kita bagi duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila bagi duit, kata ulama, dia lebih manfaat. Sebab banyak boleh digunakan dengan duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdosa tak kalau kita biarkan mak kita tak semayang, sebab bila disuruh untuk semayang, dia akan memarahi kita. Alasan mak tak mau semayang sebab sakit perut, tak larat, tua dan sebagainya. Kalau kita nasihatkan, dia akan kata macam-macam dan marah. Selama ini pun kita yang tolaknya untuk ke bilik ayak dengan kerusi roda. Mak memang tak boleh jalan dah. Okey. Dia ni kena faham bahasa menderhaka. Dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Bahasa umpama macam ni lah. Contoh isu mengupat. Banyak orang tak mau sebut buruk orang sebab takut mengupat. Contoh, dulu waktu budak-budak dulu, saya duduk di kampung. Kampung kami dalam. Di Baling, dalam kampung kami. Tahun 70-an. Dalam kampung tu, ada satu budak perempuan. Dia tak pernah pakai baju lengan tangan pendek. Dia tak pernah pakai baju tangan panjang. Sepanjang saya tengok, dia semua baju sangkut. Tangan pendek pun tak pakai, tangan panjang tak pakai, dia baju sangkut. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Jadi kita bila tengok dia tu buruk dengan cara-cara dia macam tu, takut nak habaq dengan adik kita. Adik jangan pakai macam tu. Takut kita kata kita mengumpat. Sebenarnya tak mengumpat tu. Dalam 6 perkara semua yang termasuk dalam perkara yang tak dikira mengumpat. Di antaranya, kita sebut buruk orang supaya orang tak tiru buruk dia. Itu tak lama mengumpat. Masalah saya. Contoh, orang main tanya, dia tu nak kawan dengan dia macam mana? Oh, dengan dia tu jaga-jaga. Kawan dengan dia bahaya. Hampa kawan dengan dia, hampa kena tipu. Apa pasal apa kita sebut buruk dia? Jangan orang tu beri mudarat pada orang yang bertanya ni. Itu tak bermanfaat. Okey. Dalam situasi derhaka ni, jangan sampai Allahumma salli ala sayyidina tak suruh mak sembahyang. Takut mak marah, kita nama derhaka. Tak nama derhaka tu. Tu nama taat pada mak tu. Mak, Zuhur masuk dah mak. Hang ni kacau orang.
mak tolonglah mak semayang mak. Jom cik nak tolak mak pergi bilik ayah. Saya ambil uduk mak tolong mak, sayang mak sikit. Mak tolonglah mak, kita semayang. Jom. Contoh kan. Jadi jaga. Tu bukan neraka. Kita kena selamatkan mak kita daripada neraka. Soalan saya nama. Pujuk. Bukan jergah mak. Mak tak semayang. Apa mak ni? Tu bukan mak tu. Kalau dengan mak lembut, mak, ustaz sikit, mak jom kita semayang mak. Dia nak marah sama mana? Kalau kita lembut-lembut nak marah tak? InsyaAllah. Lepas tu doa dengan tinggal. Waktu saya majlis Mata Mahmud dulu, satu orang kawan saya. Ayah hantar Mata Mahmud. Soalan senawat. Tapi ayah tu tak semayang. Anaknya mula-mula pergi Mata Mahmud, umur 13, 14, okey lagi. Bila pergi umur 15, dia mula sedar nak, ayah tak semayang. Akhirnya subhanallah, bila balik kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila balik kampung, dia tak pergi masjid, dia tak pergi surau. Dia bang atas rumah, dia qamat, lepas tu dia hampak sejadah satu untuk ayah. Sejadah, dia panggil sejadah kosong. Dia balik macam tu. Dia tak kata ayah jom semayang, tak. Dia bang macam tu dia. Lama dia buat. Lama, bukan sehari, bukan 2 hari, bertahun. Dia balik rumah, dia tak pergi masjid, dia main di rumah. Dia bang, dia azan, dia qamat. Kalau ayah mai, dia harap ayah dia baik. Tapi doa tak pernah putus. Satu hari semayang maghrib, dia azan, dia qamat, Allahu Akbar. Tengok ayah mai, Allahu Akbar. Macam mana perasaan dia? Dia menangis. Maknanya ayah ni faham, anak aku lah. Halui dia tu. Tu dipanggil anak soleh. Tak maknanya dakwah dia mai, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah. Selepas kita memohon taufik dan hidayah pada mak ayah. Sebab tu waktu mana Ustaz Majid dulu, guru Ustaz namanya Ustaz Harun, dia kata kita kena minta taufik dan hidayah ni. Ustaz pegang luak tu Tuhan bagi. Lepas tu Ustaz meminta, Allah Ta'ala, engkau berilah taufik dan hidayah pada aku. Dia tak bagi dalam bahasa Arab, dia kata macam tu. Ustaz ambil bahasa tu, Ustaz doa. Tak pernah tinggal. Allah Ta'ala, engkau berilah taufik dan hidayah pada aku. Akhirnya Tuhan bagilah taufik pada kita. Tuhan bagi hidayah, Tuhan bagi taufik. Lepas tu teringat pula, takkan aku seorang nak dapat taufik hidayah. Tuhan bagi ilham pula. Ya Allah Ta'ala, engkau berilah taufik hidayah pada aku, ya Allah. Engkau berilah taufik hidayah pada mak ayah dan keluarga aku. Aku tak minta semua. Salah sinawat. Saya dulu, di mak saya, orang tua-tua akan kampung, dia keluar pakai sekut dah parah. Orang main berjual ikan, pakai sekut kepala tu okey dah tu. Lepas tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu naik kereta dengan ayah pergi mengaji. Ni mak tak tahu ikut ni. Naik kereta dengan ayah suka pergi mengaji. Bila saya balik kampung, saya nak pergi ikut ayah pergi mengaji. Naik kereta pergi ikut dia pergi kuliah. Atas kereta ayah, sebut kat ayah, mak macam mana ayah? Nak buat macam mana mak? Nak bagi ni mak pakai tudung bagi sempurna lah. Macam tu lah bahasa dia, masalah Sayyidina Muhammad. Saya telah melahirkan perasaan tu. Mana nak bagi minta mak pakai tudung elok, masalah Sayyidina. Waktu orang main jual ikan di rumah, keluar macam tu orang kampung. Saya tak ingat jawapan apa, jawapan yang ayah bagi. Tapi saya tak pernah tinggal, ya Allah Ta'ala, engkau berilah taufik dan hidayah pada mak, ayah dan keluarga aku. Lepas tu bila saya balik Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, semua dah settle. Dengan berkat taufik dan hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena jaga ahli keluarga kita semua daripada api neraka Allah. Kita ada adik, kita ada abang, kak kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita minta Allah selamat mereka semua, insya-Allah. Lepas tu saya faham pula, minta taufik ni sikit sangat ni, kena minta banyak. Saya minta pula, ya Allah, tak minta berilah. Kita minta, ya Allah Ta'ala, engkau limpahkanlah taufik dan hidayah kepada mak ayah dan keluarga aku. Limpah-limpah banyaklah. Lepas tu alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya anak berniaga sehingga meninggalkan solat walaupun ditegur. Ini cerita mak pula ni. Sekiranya anak Mak Wan meninggal sehingga meninggalkan solat walaupun ditegur berulang kali tapi ingkar. Apakah boleh sebagai ibu Mak Wan doakan supaya perniagaannya tak berjaya dan hasil jualannya tak laris? Sebenarnya macam ni ya. Tak usah minta macam tu. Minta macam ni. Allah Ta'ala, tentukanlah kebaikan pada mak, kepada anak aku. Tentukanlah yang terbaik kepada anak aku. Macam tu lah minta. Ni pesan guru saya juga waktu mengaji dulu. Dia dekat Tuhan ni, dia kalau kata guru saya, dia kata kalau ustaz, dia kata, ustaz minta satu, yang satu engkau bagilah terbaik pada aku. Habis dapat semua. Macam satu orang, saya nak pergi Mekah. Bila saya pergi Mekah ni, selalu saya minta surat-surat untuk saya nak doa, nak khidmat di Mekah. Bila sampai di hotel ni, baca dulu lepas tu, baca satu. Soalan saya Muhammad. Nak pergi ke Raudah ke, nak pergi ke depan Kaabah ke. Jadi, kita kena baca dulu hal lepas minta tu apa. Satu orang tu, terdiklah pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, Ustaz tolong minta kat maklum yang Ustaz minta kat Ustaz. Power tu. Jadi saya senyum tak pandai maklum ni. Maknanya hak orang tadi dia minta hak khusus-khusus hak dia kan. Bila kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentu kita hak minta hak kita ni benda yang istimewa untuk kita sendiri. Dia kata Ustaz minta apa, Ustaz minta hak tu kat maklum. Tu cuba cekap dia panggil. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jangan kita minta kebinasaan orang. Nanti takut dia mudarat dia. Jadi kita minta Allah Taala sebab orang ni kalau dia miskin, dia mungkin jadi kufur. Hampir-hampir miskin itu menjadi keseorang tu kufur mengikut hadis Rasulullah. Takut juga. Jadi mak ni minta Allah Taala, tentulah terbaik pada anak aku. Terbaik itu apa? Ikut Tuhan. Kalau Tuhan kata jatuh bankrupt, itulah terbaik. Sebab dia ni kalau bankrupt boleh sedang. Kalau duk ada duit, selama tu tak sembahyang. Selama tu duduk dia mengingkar perintah Allah. Itu pedoman. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini panjang sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya baru menjawab soalan pada 3 Disember. Kita ni dah berada dalam bulan 1. Tu cepat-cepat ni jangan jawab boleh banyak sikit insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kesempatan lagi kita menjawab untuk pada minggu depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah bagi kita sabar untuk kita nak tempuh PKP pula ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini majlis kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Zihan binti Abbas Seremban, Syarmila Alauddin dan Nur Zulhilmi Setiawan Perak, sempena ulang tahun perkahwinan kami yang ke-16. Yang ketiga, Muhammad Aiman Pahang, tajaan sempena hari lahir ibu pada 21 Januari. Yang keempat, Nora Zwira Huda binti Azhar Ara Sendayan Seremban. Yang kelima, Siti Syazwana Syihabuddin Ipoh Perak. Yang keenam, Ramli Muhammad Yusuf dan Kamaliah Yaakob Singapura. Yang ketujuh, Jumaimah Jaafar di Ranau Sabah. 8, hamba Allah Langgak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dari staf klinik pergigian Dental Life Macam Bubuk Bukit Mentajam. Yang ke-10, Umi Kalsum binti Adam Mutiara Subang
Shah Alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-11 hamba Allah Serdang. Yang ke-12 Halimah Hamzah, TPS Selangor. 13 Hajah Muawiyah binti Zakaria, Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh. 15 Fahizah Jitra, sempena kelahiran suami. 16 Tengku Ahmad, Ampang, Selangor. 17 Rohima Jaafar, Kuching. 18 Nur Azrin Ahmad Ibrahim, Gombak. 19 Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. 20 Narazura Ahmad, Putrajaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 21 hamba Allah, Terengganu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan yang pertama sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, jodoh perkahwinan muhibbin kita yang menaja pada hari ini. Allah panjangkan jodoh mereka sampai ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah berkati umur mereka, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mati mendapat redha dan kasih sayang Tuhan, dan juga mendapat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua penaja kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang berdoa dan mengharapkan pahala pengajian ni, kalau ada, harap disampaikan kepada arwah ibu dan ayah. Jadi kita harap Allah sampaikan kepada ibu dan ayah mereka, insya-Allah. Kalau mereka menguruskan perniagaan, Allah bagi kejayaan mereka di dunia ni menjadi usahawan yang berjaya, insya-Allah. Jadi usahawan yang tak lupa kepada Allah, dan jadi usahawan yang selalu jaga sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sihat, anak menantu mereka sihat, supaya mereka selamat daripada penyakit berbahaya, dan mereka mensyukuri terhadap nikmat sihat yang Tuhan bagi kepada mereka. Kita harapkan juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi anak-anak mereka, zuriat mereka lahir dalam keturunan mereka alim ulama yang mencintai Allah, Rasul, dan memperjuangkan agama ni. Kalau mereka berhutang, kita minta Allah SWT bebaskan mereka daripada hutang, sehingga hati mereka tenang dan jadi hamba yang bersyukur terhadap dilepaskan daripada musibah. Moga-moga kalau mereka masih belum dapat pergi Mekah, kita doakan mudah-mudahan mereka dapat jadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala murahkan mereka murahkan dan mudahkan untuk mendapat rezeki yang halal, dan dikurniakan kesihatan yang sempurna. Kesihatan yang sempurna adalah kesihatan yang dapat menjadikan seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan mereka di dunia, sampai Allah mudahkan urusan mereka di akhirat esok. Allah bagi kefahaman yang jelas mereka terhadap agama ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah bagi hati mereka lembut, agar mereka selalu dapat sembahyang di awal waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah bagi mereka tak berat nak jalankan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga semua yang mereka terlepas dalam menunaikan titah perintah Allah, mereka dapat qada balik, supaya mereka tak susah bila mana balik jumpa Tuhan esok. Moga-moga Allah bagi mereka tenang dan bahagia selepas mereka dah selesaikan semua kewajipan yang mereka terlepas buat ketika mereka muda hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka. Allah ampun dosa kita. Allah ampun semua dosa pewakaf, perinfak masjid dan madrasah, dan semua pusat-pusat pengajian yang telah pun diinfak oleh mereka, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma nabir qulubana bihidayatik, Allahumma nabir qulubana bihidayatik, Allahumma nabir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.